Okay ya. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada pagi ni. Ya, harap ceria sentiasa. Ya. Okay, hari ni kita akan masuk kepada topik subtopik ya. Subtopik chemical properties. Ya, chemical properties lah. Okay, chemical properties dalam alkane, ya. Dalam alkane lah, ya. Okay, dikatakan kat sini alkane ni ada ke tidak balas, ya. Sebab alkane ni dikatakan sebagai non-reaktif. Tahu? Kalau kita tengok alkane, dia punya bonding, ya, adalah satu bond je. Okay, contohnya kalau kita ada ethane, and this is the structure of ethane lah. Okay, kalau kita tengok dia hanya ada satu bonding je, ya. Dan kalau kita tengok karbon dengan hidrogen ni, elektronegativity dia lebih kurang sama lah, ya. Jadi dia tak ada pun tapak yang boleh menarik bahan lain untuk bertindak balas dengan dia. Kalau kita tengok contohnya alkene, kan. Alkene contohnya kita ada ethene. Ethene sini kawasan yang banyak elektron, ya. Dia menjadi nucleophilic site lah. Bila ada nucleophilic site ni, dia nanti akan menarik elektrofil lah, ya, elektrofil ataupun elektrofil untuk ke arah dia. Jadi akan berlaku tindak balas kat situ, ya. Tetapi kalau kita tengok di kawasan alkene ini, ya, kawasan alkene ini, okay. Tetapi kalau kita tengok alkane, semua bonding dia single. Lepas tu dia punya electronegativity dengan hidrogen tu lebih kurang. Jadi macam tak ada attraction untuk dia nak tarik elektrofil ke apa benda yang lain, ya, untuk bertindak balas. Jadi soalannya, adakah chemical properties untuk alkane? Maksudnya bolehkah alkane ini react, ya? Okay. Jadi kita boleh katakan alkane ni disebabkan oleh bonding dia dengan hidrogen sahaja, ya. Dia dikatakan sebagai non-reaktif. Dia tak reaktif lah, ya. Tak ada apa benda yang boleh menarik untuk bertindak balas dengan alkane lah, ya. Dia saturated, ya. Dia non-polar molekul, ya, sebab bonding hidrogen dengan karbon ni lebih kurang sama electronegativity, ya. Okay. Tak ada unpaired elektron pun pada karbon, kan. Jadi disebabkan oleh sifat alkane itu, ya, yang non-reaktif ini, ya, dia akan bertindak balas, ya. Dia mempunyai chemical properties yang sangat limited lah, ataupun dari segi tindak balas dia limited, ya. So tindak balas yang kita akan bincangkan untuk alkane hanyalah dua, ya. Satu, kita ada combustion. Okay, yang kedua kita ada tindak balas dia adalah substitution, tapi menggunakan free radical. Free radical substitution. Okay, jadi dua ni dia yang dia mampu untuk bertindak balas lah. Kalau macam alkene banyak, kan tambah air, okay. Tambah air, lepas tu tambah KMnO4, semua dia ada reaction tau, semua dia ada tindak balas lah, ya. Tapi alkane ni dia non-reaktif, jadi tindak balas dia agak limited lah, ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, ya, untuk tindak balas combustion, ya,
tindak balas combustion. Tengok yang pertama, tindak balas combustion tu. Okey. Jenis tindak balas combustion ada dua. Satu dalam limited oxygen. Ya. Okey, ataupun kita namakan dia sebagai incomplete combustion. Ini ataupun kita katakan dia sebagai incomplete combustion. Okey. Dalam limited oxygen ini, ya, apa yang kita akan hasilkan produk dia tak sama dengan excess oxygen. Tahu? Jadi saya berikan dulu dia punya dari segi hasil dan equation yang terlibat lah, ya. Jadi kalau kita tengok untuk limited oxygen, ya, alkane contohnya kita ada C3H8, ya. Bila dia bertindak balas dengan oksigen dalam keadaan limited oksigen tu, ya, dia akan menghasilkan carbon monoxide, ya, carbon monoxide dan H2O. Oh, tak nampak lah kan? Saya kecilkan sikit. Okey, kita ada propane react dengan oksigen. Kalau dalam limited oksigen dia akan menghasilkan carbon monoxide dan air lah, ya. Kemudian baru kita balancekan dia lah. So sekarang kita ada 3 carbon belah sini. So belah sini ada 3 carbon jugalah, ya. Okey, oksigen jangan balance dulu, ya, sebab dia senang nak balance lah sebab dia ada yang wujud bersendirian, ya. So hidrogen belah sini 8, belah sini baru 2, so darab dengan 4 lah. Okey. So sekarang kalau kita tengok di sini oksigen ada 3 tambah 4, 7 kan. So kita letak kat sini 7/2 lah, ya. Jadi apa yang perlu kita ingat ialah dalam limited oxygen, ya, combustion of alkane akan produce carbon monoxide dan air lah, ya, carbon monoxide and water. Tetapi kalau dalam excess oxygen, dalam ada 2 keadaan untuk combustion. Satu kita ada dalam limited oxygen, satu lagi dalam excess oxygen lah, ya. Sekejap ya, saya okey, dalam excess oxygen, ya, ini kita ada complete combustion lah, ya. We have complete combustion. Alright. So dalam complete combustion, ya, kita dapati hasilnya berbeza dengan incomplete lah. So dalam excess oxygen, produknya akan menghasilkan CO2 dan juga H2O lah. Ini beza kat sini lah, ya. Okay. So contohnya kalau kita ada combustion of propane juga, ya, propane. Kita ambil propane lah, ya. Okay. C3H8 plus dengan oksigen. Okay, apa hasil yang kita akan dapat ialah carbon dioxide and H2O lah, ya. So kalau kita nak balancekan equation ini, belah sini kita ada 3 carbon kan. So belah sini letaklah 3. Okay. So sekarang balancekan hidrogen. Belah sini ada 2 hidrogen. Belah sini ada 8 kan. So we have to put 4 in front of water molecule. So akan jadi 8 lah H. So sekarang belah sini kita tengok ada 6 tambah dengan 4 oksigen lah. So ini akan menghasilkan 10 belah sini oksigen. So belah sini pun kena ada 10 jugalah. So 5/2 lah. So ada macam ni equation, ya. So this is the equation for combustion of alkane dalam excess oksigen lah, ya, dalam excess oksigen. Boleh ha? Okay. So ini tindak balas yang pertama. Yang ni masa kamu form 4, form 5 dah mungkin dah belajar lah. Ini
just ulangan saja ya. Okay. So mari kita lihat seterusnya ialah tindak balas yang kedua. That is free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Ini adalah chemical properties yang kedua lah. Ya. Okay. So kalau kita tengok ya, disebabkan alkane ini dia tak reaktif kan, dia sangat tak reaktif ya. So kalau nak bertindak balas dengan alkane ya, mestilah something yang sangat reaktif. Dia tak mengira siapakah alkane, dia akan attack sahaja alkane tersebutlah ya. So untuk bertindak balas dengan alkane, nucleophile tak cukup kuat, ataupun electrophile pun tak cukup kuat untuk bertindak balas dengan alkane ya. Yang layak untuk bertindak balas dengan alkane hanyalah free radical. Sebab tu free radical ni memang satu spesies yang sangat reaktif lah ya. Baru boleh attack molekul organik yang non-reaktif macam alkane. Okay, kalau alkene kan, dia cukup dengan nucleophile sahaja ya. Cukup dengan electrophile sahaja ke organic compound yang lain lah ya. Tapi kalau untuk alkane dia perlukan satu spesies yang sangat reaktif untuk bertindak balas dengan alkane ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini. Okay ya. So yang boleh setakat yang kita ada lah ya. Yang kita belajar dalam silibus kita akan menggunakan halogen untuk bertindak balas dengan alkane. Halogen tersebut perlu dijadikan sebagai free radical. Free radical. So dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah halogen tersebut nanti akan ganti, dia substitute tempat hidrogen dalam alkane. Okey, contoh kalau saya bagikan equation, contohnya kita ada tindak balas dalam ethane lah. So this is ethane molecule. Dalam ethane molecule, ya, this is ethane. Ya. Okey. Apabila kita tindak balaskan dengan halogen, ya, halogen ni perlu dijadikan sebagai free radical dulu. Sebab nak attack alkane ni sangat susah, dia sangat tak reaktif kan. Sangat diam je kan. Okay. So apa berlaku ialah kita tindak balaskan contohnya dengan bromin lah, ya, dengan Br2. Ya. Apa yang berlaku dalam tindak balas ini nanti, hidrogen akan terkeluar untuk digantikan dengan halogen daripada contohnya kat sini kita guna bromin ya. Masukkan bromin lah ya. Okey. So apa yang berlaku ialah tindak balas ini perlukan UV, cahaya matahari ataupun pemanasan ya, supaya boleh menghasilkan free radical daripada bromin itulah. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan lah ya. So dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah hidrogen akan digantikan oleh bromin lah ya. Okey. Salah satulah, kamu nak ganti kat mana satu pun tak apa. Dalam silibus kita hanya belajar mono substitution. Apa maksud mono tu? Tukar satu je. Sebenarnya dia boleh tukar semua hidrogen. Kalau tindak balaskan halogen dengan alkane, sebenarnya kalau in realitinya lah ya, bromin ni boleh halogen boleh tukar semua. Tapi dalam silibus kita hanya belajar tukar satu je hidrogen tersebut lah ya. Okey. So apa yang berlaku ialah kita akan hasilkan compound ini CH3. Okey, saya tukar dekat hujung lah ya. H gantikan dengan Br. There's no more H lah kat sini ya. Gantikan dengan Br. Okey. Plus dengan H Br. Saya tulis kat bawah tau sebabnya tak buat dekat sini tak nampak kan. Okey. So dalam tindak balas ini kita tukarkan hidrogen dengan
bromine lah, ya. Okey. Tukar satu je, ya. Sebenarnya boleh tukar banyak, tapi dalam silibus tukar satu saja, ya. Kita tunjukkan tukar satu sajalah. Okey, tindak balas ini kita namakan sebagai, untuk yang ini, tindak balas ini kita namakan sebagai mono, sebab dia bromine, ya. Kita namakan sebagai monobromination of ethane lah. Okey. Mono maksudnya tukar satu lah, monobromination. Tukar satu bromin, ya, pada ethane, ya. Okey, secara umumnya tindak balas ini kita namakan sebagai halogenation of alkane lah. Kita halogenkan alkane. Kita masukkan halogen kepada alkane. Ya. Tindak balas ini kita namakan sebagai halogenation of alkane lah, ya. Kita halogenkan, kita tukar hidrogen pada alkane dengan halogen. Okey, ini secara umumnya lah. Yang ni halogenation ni, halogenation of alkane ni bolehlah kita tukar hidrogen daripada alkane dengan halogen daripada yang lain-lain lah, contohnya klorin ke, fluorin ke, dan lain-lain lah, ya. So tindak balas ini secara umumnya we call it as halogenation of alkane lah, tetapi juga dikenali sebagai jika kita gunakan bromine, kita akan namakan dia sebagai bromination. Tapi sebab dalam silibus kita tukar satu je, so we call it as monobromination of ini ethane, alkane tu kita spesifikkan kepada ethane lah, ya. Okey. So apa yang berlaku dalam tindak balas ini ialah salah satu hidrogen tu, kamu nak tukar kat mana pun tak apa. Tukar sini, sini, sini. Okey. Tukar kat mana-mana pun boleh, ya. Okey. So akan tukar hidrogen dengan bromine lah, ya. Dapat yang ini, ya. Tukar satu je. Okay. Alright. So nama dia macam ni lah, ya. Okay, kalau kita tengok, ya, tindak balas halogenation ini, ya. Okay, tindak balas halogenation ini, ya, ada mekanisme yang Madam. Ya saya. Yang tambah HBr tu sebab apa tu, Madam? Yang ni kan BR kan. Yang nanti pergi dekat sini, masuk dekat sini. H pergilah dekat HBr. Side product dia lah. Hasil lain yang Okay, Madam. Kan. So H masuk sini. Kan. BR combine dengan H daripada alkane tersebut. Dapatlah HBr. Boleh? Okay. So kalau kita tengok, untuk halogenation of alkane ini, kamu kena belajar what we call as mechanism. Mekanism lah, ya, mekanism. Kamu kena belajar mekanism. Apa maksud mekanism tu? Mekanism tu adalah macam ni kan, ini kita namakan equation tau. Equation macam mana dapat produk kan. Ini kita namakan sebagai equation. Apa itu mekanism? Mekanism tu ialah macam mana produk tu boleh terhasil. Macam mana kita boleh tukar. Step by step tindak balas itu berlaku. Tahu? Yang ni kamu kena betul-betul faham lah. Kalau tak faham nanti terus tanya tau. So apa kamu buat ialah kamu untuk kelas hari ni you have to learn about the mechanism. Mechanism tu apa? What is the mechanism? Mechanism tu adalah langkah demi langkah bagaimana kita nak dapatkan produk daripada reactant tersebut lah. Ya. Okay. How to get the product from your reactant. Ya. Itu kita namakan sebagai as a mechanism. Dalam mekanisme ini penting sangat kat mana elektron itu bergerak, kena tunjukkan. Tahu? Jadi anak panah yang saya tunjukkan nanti sangat penting untuk kamu tahulah
arah, dia akan tunjuk arah pergerakan elektron dan sebagainya lah ya. Okey, jadi untuk halogenation of alkane ini ya, kita ada 3 step. Dia punya mekanisme tu ada involve 3 step. Ya. Contohnya saya ambil lah satu tindak balas lah. Katalah saya ambil tindak balas yang simple dulu ya. Saya ada methane. Kan? Okey, saya ada methane lah ya. Methane okey, react dengan Br2. Br2 ni, Br ni dia tak begitu larut sebenarnya tau dalam organic compound ni ya, walaupun dia ada van der Waals force ya. Jadi kita biasanya Br ni, Br2 ni kita akan larutkan dia dulu ataupun kita gaulkan dia dulu ataupun kita campurkan dia dulu dengan solvent lah ya, dengan solvent. Selalu solvent yang kita pakai adalah dichloromethane. Jadi CH2Cl2. Yang ni tak kacau apa-apa pun. Yang ni tak kacau pun dalam tindak balas tu. Tapi dia hanya sebagai pelarut sahaja. So jangan tengoklah dia oh okey ada benda ni macam mana kita nak buat kan? Adakah dia involve? No tak. Dia sebagai solvent sahaja. Okey, lagi satu biasanya organic punya equation tak perlu balance. Tak perlu begitu balance ya. Okey, tak macam kita belajar dalam konsep inorganic. Inorganic memang konsep dia chemical equation perlu balance ya. Tapi selalunya untuk organic compound tak perlu balance lah. Ada yang perlu balance lah ya. Tapi ada yang kita tak perlu balance. Jadi bila tak perlu balance tu kadang-kadang kita tulis atas anak panah macam ni. Tahu macam ni ya. Kita tuliskan di atas macam ni lah ya. Okey. Jadi kalau kita tengok bila kita ada methane react dengan bromine ya. Bromine ni dia tak akan bertindak balas kalau okey dia tak boleh menjadikan dirinya sebagai free radical. So untuk menjadi free radical bromine perlu diletakkan dalam situasi yang tertentu. Contohnya dia mesti diletakkan di bawah cahaya matahari. Tahu, di bawah cahaya matahari. So you have to put under sunlight lah ataupun panas. Pun boleh juga. Kalau kamu panaskan dia baru bromine itu boleh undergo homolytic cleavage, boleh hasilkan free radical. Ya, baru boleh bertindak balas dengan methane. Alright. So apa yang terjadi dalam tindak balas ini nanti ialah kita akan dapat H akan digantikan dengan Br lah. H ini digantikan dengan Br. So side produknya akan dapat H, Br lah. Sebab ini ada 2 Br kan. Br lah. Ya. Alright. So kalau kita lihat ini adalah dari segi equation dia. Ya. Okey, macam mana mekanisme? Macam mana langkah demi langkah tindak balas ini boleh berlaku? Bagaimana mekanisme tindak balas ini berlaku lah ya? Bagaimana tindak balas ini langkah demi langkahnya berlaku? Apa yang jadi dulu kan? Lepas tu kronologi lah, dia macam it's like a kronologi bagi sesuatu peristiwa lah ya. Okay, so contohnya kalau kita ada pandemik ni tahun lepas kan, macam mana bermulanya dia? Okay, datang daripada virus bermula daripada Wuhan dan sebar pergi dekat ni, pergi dekat Itali dulu. Banyaklah kes kat situ jadi kan. Apa semua contoh lah kan. Macam mana dia punya kronologi lah. So kronologi ataupun mekanisme untuk tindak balas ini yang pertamanya, okay, kronologi yang pertama lah ya. Okay, kita namakan dia sebagai chain initiation ya. Ataupun initiation step. Chain initiation. Ataupun initiation step. Langkah permulaan lah. Langkah macam mana dia mula nak terjadi benda tu. Ya. So, dalam initiation step ni ataupun chain initiation ini, kita ada penghasilan free radical oleh halogen. Ya, penghasilan free radical by
the halogen lah. So, halogen yang kita guna dalam kes ini adalah bromine. Kan? So kita ada macam ni lah. Alright. So sekarang kita tahu dalam bromine ada satu bonding menggunakan 2 elektron. Satu bonding ni guna 2 elektron kan? Betul tak? Br dengan Br. Betul tak? So kita ada macam ni lah. Bila Br kan? Ni Br lah. Okay, Br. Lepas tu dia nanti akan, ni kamu belajar masa SPM kan? Okay, dia nak bentuk bonding dengan Br tu, apa dia buat ialah dia overlap lah. Ni dapat satu bonding lah. Ni Br. Ni Br yang satu lagi. So, terfokus dekat dia punya elektron, sharing elektron tu sajalah. Ataupun kita boleh simbolkan sebagai macam ni lah. Okay, simbolkan macam ni. Yang ni, kita simbolkan dia sebagai bonding lah. Satu bonding lah. Tapi satu bonding ni ada 2 elektron. Tahu? Satu bonding ada 2 elektron. Tahu? Jadi sekarang, apabila kita letakkan dia di bawah cahaya matahari ataupun panas, ya, ataupun you put UV ataupun you panaskan. Panas ataupun UV. Ya. Apa yang berlaku ialah, okay, bonding ni nanti akan putus secara homolytic lah. Tahu, dia akan putus secara homolytic lah. So apa yang berlaku ialah, ya, yang ini nanti satu elektron ni akan pergi kepada Br. Okey, satu je. Satu. Bila satu, anak panah yang digunakan ni mesti single headed. Ni macam ni. Single headed. Tahu? Kalau 2 elektron pergi, gunakan simbol yang macam ni. Kalau 2 elektron pergi, okey, pergi ke sini, dia akan maksudnya ini 2 elektron yang pergi dekat Br ni. Tahu? Tapi in this case, quiet please. You're all disturbing me. Quiet please. Alright, so kalau kita tengok kat sini, ini kan elektron ni pergi dekat Br yang satu lagi ni. Tapi macam mana nak tunjuk dia pergi satu? Yes. Okey, satu elektron ni akan pergi kepada Br ni menggunakan, kita kena tunjukkan pergerakan dia menggunakan single headed arrow je. Single headed. Okey, ini pun single headed lah, ya. Okey. Macam mana macam mana bonding ini putus adalah dengan menggunakan macam mana tenaga boleh macam mana bonding ini boleh putus ialah dengan menggunakan cahaya matahari ataupun heating process lah, ya, menggunakan heating process ataupun letakkan di bawah cahaya matahari dan the bonding akan putus lah, boleh putus. Tahu? So bonding ni nanti akan putus. So bila dia putus, apakah hasil pemutusan tersebut? Ya, kita akan dapat bromine yang ada unpaired elektron. Ni. Ada unpaired elektron lah, ya. Ada Br dot. Berapa Br dot yang kita dapat? Ada 2 lah Br dot tu. Br dot sini. Ini satu. Ni satu. Boleh tak ni? Ini berlaku dalam ini. Madam. Ya. Kalau BR lagi satu tu kita letak sebelah pun tak boleh lah madam? Boleh. Tapi ini tak, sebab tak muat. Ini tak muat. Ya. Kan boleh. Letak kat sini pun boleh. Letak mana-mana pun boleh. Ni. Ataupun letak sini 2 terus pun boleh. Tak payah terus tulis ni. Okay madam. Ni. 2 terus. 2 BR dot terhasil. Tapi saya nak tunjuk, saya tulis juga kat bawah ni sebab nanti kamu cakap, macam mana ni kan tak faham lah. Ada yang kita faham lah. Ya. Apa yang sangat penting ialah move arrow ni. Arrow ni, ya. Arrow ni selalunya sudah buat salah lah, ya.
So dalam initiation step tu dia punya equation macam ni. Kena ada bonding, kena letak bonding. Tak ada bonding, kamu letak BR2 saja, kamu letak aja macam gini. Salah lah dalam bila nak menuliskan initiation. So salah. Kamu letak je satu pergi sini, satu pergi mana lagi tak tahu kan. Kena wajib letak bonding lah. Ya. Sebab ini semua markah. Apa yang saya nak bincangkan ini semuanya adalah markah lah. Ya. Alright. So, ni pergi kat sini dapat satu, pergi sini dapat dua lah. Ya. Okay, ini berlaku dalam initiation step. Okay. Yang step yang kedua kita namakan sebagai chain propagation step lah. Chain propagation ataupun propagation step. Okay. Kalau bahasa Melayu perambatan kan, panggil perambatan lah. Ya. So apa terjadi dalam chain propagation ni? Kita ada free radical yang terhasil kat atas tadi, dia akan attack hidrogen pada organic compound yang kita pakai lah, hidrokarbon pada alkane yang kita guna. Okay, contohnya kalau kita ada kat sini, okay, dia nak attack yang mana satu? Suka-suka hati, nanti kamu nak tunjuk dia yang mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau andai kata yang ni kamu tak nak attack dia, kamu tulis dia CH3 pun boleh, tapi ini letak bonding. Yang nak attack tu letakkan bonding. Ini saya terus sekali macam mana cara nak jawab exam lah, ya. Okay, letakkan bonding pada hidrogen yang kamu nak attack. Kamu nak attack kat sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh, ya. Okay, satu je. Pilih yang mana satu hidrogen yang kamu nak attack lah untuk dalam chain propagation. So, kita tambahkan dengan BR free radical yang kita ada. BR free radical yang kita ada tadi, ya. Jadi sekarang apa yang berlaku ialah, ya, apa yang berlaku ialah nanti bromin tu nanti dia akan serang hidrogen. Dan hidrogen ni akan ambil elektron dia. Ni ada bonding juga kan? Sini pun ada satu bonding kat sini. Satu bonding berapa elektron pakai? 2. Okey. So hidrogen ni apa buat ialah dia akan apa kita namakan sebagai, dia nak putuskan. Dia akan nak putuskan bonding dia dengan hidrogen, dengan carbon, sorry. Okey. Dia akan jumpa free radical bromin dekat luar lah. Kan orang kalau nak curang, mestilah dekat luar rumah. Kan? Takkan depan suami ataupun depan isteri kan. Nak curang, kena luar rumah lah. Kan? Jadi dibawa lah elektron dia. Kan? Betul tak? Kamu juga kan. Kalau nak dating, tak dating kat depan mak. Ada yang kena langkung kan. Tak salah dating-dating sangat dosa banyak tu. Alright. So apa yang berlaku ialah, saya bawa anak panah ni ke bawah sebab saya nak nampakkan ni kan. Okay. So apa yang berlaku nanti, bila bromin serang hidrogen, elektron ni nanti hidrogen ambil untuk buat bonding dengan BR. Apa terjadi kepada C yang putus bonding dengan H ni? Dia akan menjadi free radical. Dia akan menjadi free radical. Okey. Seterusnya, apa hasil yang terhasil selain daripada free radical of methane? Kita juga dapat HBr. Dapatlah buatlah bonding. Kan? Hasil kecurangan. Taklah, bukan sajalah kan. Okey, hasil tu nak balas lah dalam propagation step. Dapat yang ni. Okey. So, dalam propagation step ni ada 2 equation. Satu yang inilah saya buat ke bawah sebab saya tak muat. Kamu nanti bila tulis terus ke kanan dia lah. Ya. Alright, ini yang pertama dalam equation dalam propagation step. Yang kedua, kita ambil balik free radical alkane yang terhasil tu,
okey, kita akan serang balik BR lah kan. Yang ini kan macam orang lah juga kan. Wow, kau sudah ambil aku punya hidrogen, aku serang kau punya induk balik kan. Dalam chain initiation ni, tak semua bromin ni putus tau. Ada sebahagian bromin yang belum putus lagi. Dia masih lagi dalam keadaan BR2. Sebahagian saja yang baru dapat free radical ni. Tahu. Jadi apa yang berlaku? Free radical alkane yang terhasil yang di atas ini tadi, dia akan attack balik bromin yang belum menghasilkan free radical. Tahu. So, apa yang berlaku ialah nanti dia akan attack bromin tu. So, tunjukkan pergerakan elektron. Okey. So, apa terjadi? Yang ni pun sama. Bila kamu menuliskan jawapan, ni dot ni tak payah tunjuk. Ya, ini saya je nak bagi kamu faham. Yang ni terus je tulis. Tulis macam gitu, ya. Madam. Ya. Sorry madam. Macam kenapa yang equation yang untuk yang seterusnya ni kan, yang tu ni kan, kenapa BR tah madam? BR2. Oh, okay madam. BR2 ini bukan BR, ni BR2. Ini BR2 yang belum menghasilkan free radical. So ada sebahagian BR2 yang belum dapat free radical. Mungkin separuh daripada BR2 yang sudah menjadi free radical. Dia serang alkane. Dapat ni. Lepas tu sebenarnya tak semua BR2 tu dapat free radical lagi. Ya? Tak semua. Ada sebahagian masih maintain sebagai BR2, bromine molecule. Dia masih lagi maintain as BR2 molecule lah. BR2 molecule. Macam ni. Dia masih maintain sebagai inilah. Ya. Jadi yang inilah free radical alkane itu akan attack. Tahu? Dia akan attack lah. So apa yang berlaku ialah, so bila dia attack bromine. Okay, bromine ni satu nanti dia akan buat bonding dengan C. Buat bonding dengan C lah. Menghasilkan, okay, satu elektron akan pergilah. Ini sebenarnya daripada sini. Daripada bonding lah kan. Daripada bonding ni. Satu elektron jumpa dengan elektron unpack pada C lah. Jadi elektron yang ini pergi mana? Pergi dekat BR ni. Sorry. Ni tak ada. Ni single headed lah. Single headed. Padam. Tak comel. Ni tau. Jadi satu elektron ni pergi dekat BR ni lah. Ya. Elektron yang pada BR ni dia akan buat bonding dengan free radical of alkane. So apa hasil dia? Saya buat kat sini tau. Sebab saya takut space saya tak cukup. So kita akan dapat H. Okay, dia akan buat bonding dengan BR. Dapat ni. Dan plus dengan free radical of bromine. Ini adalah dua equation, ya, dua equation dalam propagation step. Tahu? Okay, yang ni kena hafal lah, kena faham and hafal. Kan? Organik biasalah, ya. Faham and hafal lah. Alright. So, ini kita ada chain propagation. Maksudnya, apa hasil kita dalam chain propagation? Kita akan dapat free radical of alkane dan dapat balik free radical of halogen. Dalam chain initiation dapat free radical halogen je. Tapi kalau dalam propagation step, okay, kita akan dapat free radical of alkane
and also dapat free radical of halogen. Kena ingatlah yang tu ya. Sekejap lagi kita boleh, saya boleh tanya balik soalan ni ya. Okay, next. Habislah apa yang berlaku dalam chain propagation. Seterusnya kita pergi kepada termination step ataupun step yang ketiga. Kita ada chain termination. Dalam chain termination ataupun kita namakan dia sebagai termination step. Okay. Dalam chain termination, kejap saya nak cakap anak saya sekejap Kak, mau masak tu baru makan. Adik, ada gorengnya bawa ni tak? Ayam tu. Ayam tu. Alright, so dia tengok chain termination. Okay, chain termination ni kita jumpakan balik semua free radical. Kita jumpakan balik semua free radical, kita cantumkan balik menjadi molekul yang stabil. Sebenarnya free radical ni adalah satu spesies yang tak stabil, tahu? Dia boleh merosakkan benda-benda lain lah. Dia boleh serang benda-benda lain yang tak reaktif. Sebab itulah kamu kan kalau berpanas tu muka tutup. Tahu? Sebab boleh menghasilkan free radical bawah kulit kita ke apa benda kan. Jadi dia boleh rosakkan kita punya sel-sel bawah kulit lah yang saya tak tahu nak cerita macam mana sangat kan. Jadi bila dirosakkan nanti kamu cepatlah nampak tua ataupun terhasilnya jeragat kan. So kalau boleh duduk bawah matahari tu tolong pakailah sunblock ke ataupun pakai topi, tutuplah muka. Ya, jangan dedahkan, jangan exposekan sangat diri di bawah cahaya matahari lah. Ya. Alright. So, mari kita lihat untuk chain termination ataupun termination step. Kenapa saya punya ni dah jadi tak elok pula ni? Alright. Termination step, ada 3 equation yang kita kena tunjukkan. Yang pertamanya, kita tunjukkan free radical of halogen tadi dia jumpa balik free radical of halogen. Menghasilkan molekul yang stabil balik lah. So dapat Br2 balik. Ya. Okay, free radical jumpa free radical. Ini kita chain, kita tamatkan riwayat free radical. Dalam chain termination ni kena ingat dia tamatkan free radical tersebut lah. Jumpakan balik dia dengan free radical yang terhasil di dalam propagation step. So dalam propagation step tadi kita ada free radical of halogen, lepas tu kita ada free radical of alkane, ya. So jumpakan baliklah free radical tersebut. Okay. So yang kedua kita ada free radical alkane, jumpakan dengan free radical of halogen. So akan hasilkan CH3 Br. Okay. Dan juga boleh juga jumpakan di antara free radical alkane dan free radical alkane. Dapat ethane. Dia boleh memanjangkan rangka karbon lah. Dapat ini. Kamu boleh dapat inilah. Boleh So, ini dalam chain termination. Okay. So, kalau kita tengok, ada 2 equation ini. Satu, ada 2 chemical properties. Satu combustion. Satu lagi kita ada halogenation of alkane. Dalam halogenation of alkane ini, ya, kita kena tahu dia punya mekanisme lah. Oh sorry, saya tertinggal lah dia punya ni.
arrow ya. Sorry, arrow dia saya tertinggal. Ini tunjukkan movement of the electron lah. Tunjuk sini, jumpa kat sini. Okay. Ini bersama. Okay. So, dapat ni lah. Boleh ah? Okay. Ini adalah mekanisme dia lah. Ya, mekanisme untuk halogenation of alkene. Ya, halogenation of alkene. Okay, mari kita lihat soalan tutorial. Ya. Okay, cuba tengok soalan tutorial. Okay, kita tengok soalan tutorial. Soalan tutorial tu, saya terus pergi pada soalan nombor 8 tau. Ya, soalan nombor 8. Ya. Okay, cuba tengok soalan tutorial. A student adds 1 ml of bromine into gas vessel containing ethane at room temperature on a bright sunny day. On a bright sunny day lah. Ya, soalan dia yang ni. Soalan nombor 8 tu lah ya. State the type of reaction. State the type of reaction, kita substitute kan. Tadi kita tengok berlaku substitution of hydrogen dengan bromine lah. So ini adalah sejenis substitution reaction. Jadi apa yang ditukar ialah bromine. Tapi bromine tu sebelum ditukar dia perlu menjadi free radical. Jadi type of reaction yang kita adalah free radical substitution reaction. Ya. Free radical substitution reaction lah. Ya. Okay, write the reaction equation involve. Ya. Okay, write the reaction equation. Write the reaction equation. So kita ada ethane. Okay, kamu nak tulis CH3 pun boleh, tak ada masalah. Ya. Plus dengan Br2. Br2 ini biasanya kita letakkan dia dalam solvent. Selalunya solvent kita letak di bawah anak panah lah. Ya. Letakkan juga UV. Kena letak UV. Tak letak UV, tindak balas itu tak boleh berlaku. Kenapa tak boleh berlaku? Sebab Br tak boleh hasilkan free radical. Tak boleh hasilkan free radical, tak boleh serang alkene. Tahu? So, apa yang berlaku ialah kita akan dapat hasilnya CH3, CH2, Br akan terhasil lah. Ya. Plus dengan side produknya adalah HBr. Okay. So, itu kita ada. Write the reaction equation. Okay. Cuba tengok soalan 8C pula. Tengok number 8C. Write the mechanism for the formation of product. Jadi, kena ingat baliklah apa yang saya ajar tadi. Mechanism. Pertamanya kita ada initiation step ataupun chain initiation. Ya. Okey, dalam chain initiation, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Nak tanya sikit lah. Lama tak dengar kan? Dengar Anis je yang cakap. Siapa ya? Jumpa nampak nama Faris lah. Faris? Dalam chain initiation? Are you there, Faris? I'm here, madam. Oh. Ngantuklah, madam. Dengar. Anda Nak apa suara Faris. Faris, dalam initiation step, apa yang berlaku? Titik tu sikit. Initiation step. Ya. Saya tengok. Dalam initiation step, cerita sikit apa benda yang dapat. Atau apa-apalah nak cerita pasal initiation step. Dapat chemical. Dapat CH2Cl2. Mana dapat CH2Cl2 dalam free radical, dalam initiation. Dalam initiation kita dapat BR. dapat BR. kita dapat
free radical. Kita dapat betul. Kita dapat Oh, radical yang tu. Oh, ingat. kan. Tengok balik. Ya kan, you all pun baru belajar ni kan. Tak boleh nak kata lah. Memang saya kata agak confuse sikit kan. Jadi so nanti lama-lama tengok balik. So insyaAllah kamu akan tahulah apa benda yang nak kena buat tau. Okay. So dalam initiation step tu. Apa yang berlaku ialah bromine akan melakukan homolytic cleavage. Tahu? Okey, dengan menggunakan apa? UV. UV ni provide energy for homolytic cleavage of bromine. Kan? UV ni dia provide energy. Sebenarnya bila mereka dalam keadaan bonding ni, dia dah stabil dah tau. So, dah stabil kan. Tiba-tiba orang suruh putus. Malasnya nak putus kan. Contohnya macam tu lah. So perlu berikan tenaga untuk mereka putus. Putus itu secara homolytik lah. Ya. Maksudnya elektron tu dibahagi sama rata di antara dua bromin lah kan. So itulah fungsi UV. UV ni provide energy for homolytic cleavage of bromine lah. Ya, fungsi UV. Ataupun kalau tak nak guna UV, tak ada matahari, duduk dekat mana ya? Ada ke tempat yang tak ada matahari? Gua lah kan. Gua niah ke? Tapi nak buat tindak balas halogenation of methane kan. Tak ada cahaya matahari, so boleh gunakan api kan. Okey, ataupun panaskanlah dia ya. So apa yang berlaku ialah nanti kita akan dapat free radical of bromine. Dapat Br dot lah. Ni dot ni perlu tunjuk. And anak panah perlu juga ditunjukkan. Gunakan single headed arrow. Dapat macam gini. Dapat ni lah. Berapa Br dapat? Dapat 2. Tahu? You can get 2 lah. Tulis sini 1. Tulis satu lagi kat sini. Boleh juga. Ni dot ni kat mana kamu nak tunjuk? Tunjuklah dekat-dekat dengan Br. Jangan duduk jauh sangat. Kan? Kalau air sirap kamu beli, kamu duduk letak dekat kafe je setiap hari, itu bukan air sirap kamu dah tau. Air sirap orang lain. So sama juga dengan unpacked elektron ni, letak jauh-jauh bukan dia punya. So kena letak dekat-dekat lah kan. Okay, ini kita ada initiation step. Okay, kemudian kita ada termination step. Okay, so dalam termination step, dalam chain termination, sorry, bukan termination, sorry. Apa merepek ni? Apa hampa merepek ni? Okay. Dalam step yang kedua ialah kita ada propagation. Yang ni adalah mekanisme. Step yang kedua dalam mekanisme tu lah kita ada propagation step ataupun chain propagation. So dalam chain propagation, kita ambil balik free radical yang dapat di atas ni. Okay. Nanti dia akan attack alkane yang kita pakai tu. Alkane yang kita pakai adalah ethane. Dalam soalan number 8 tu pakai ethane lah. Kan? So, katalah saya tak nak serang hidrogen yang ini. Kamu nak serang mana-mana hidrogen pun boleh. Tapi saya tak nak serang hidrogen yang ni. Saya nak serang yang ni. So bila nak serang yang ini, kita julurkan dia punya bonding tu. Tahu? Okay. Yang ni boleh letak H2 lah. Tunjukkan dia punya bonding. Sebab nanti kita nak tunjukkan movement of the electron. So ini. Okay, ambil satu elektron daripada H. Buat macam ni lah. Jumpakan dengan free radical of bromine. So elektron yang ini saya tak, sebenarnya ada elektron kat sini, sepatutnya saya tak boleh letak dua letak ni macam ni kan. Saya just letak bonding biasa je lah ya. Elektron yang ini pergi kepada si yang ini. Single juga, single headed arrow juga. So apa
apa hasil yang kita akan dapat ialah HBr. Hasil gabungan H daripada ethane dengan Br yang free radical. So seterusnya akan menghasilkan free radical of alkane lah. So dapat ni CH2, CH3. Free radical ni kepunyaan karbon yang ni. Jangan letak jauh-jauh. Jangan tulis macam ni CH2, CH3 dapat kat sini. So ini salah lah ni. Free radical ni kena letak dekat karbon yang betul lah. Tak boleh letak jauh-jauh. Macam kamu lah beli air sirap. Beli air sejora. Letak atas meja dekat kafe. Kan? Ada tak jadi dah air sejora kamu tu kan? Tak jadi dah kamu punya air kamu punya. Itu siapa punya pun tak tahu. Siapa pun boleh ambil. So kalau nak minum air sejora tu, duduklah dekat bilik kamu. Kan? Sama juga dengan free radical yang ni. Free radical ni perlu diletakkan dekat karbon yang betul lah. Tahu, jangan letak jauh-jauh. Jangan letak macam gini. This is wrong. Okay? So akan dapat free radical of alkane tersebut lah. Dapat free radical of alkane. Dalam propagation step akan dapat free radical of alkane dan free radical of halogen. Dalam initiation step akan dapat free radical of halogen saja, tapi dapat 2. Dalam propagation step akan hasilkan free radical of alkane dan free radical of halogen. Ya. So ambil balik free radical yang terhasil ini, equation yang kedua, ya. Equation yang kedua dalam propagation step, ambil balik free radical of alkane, serang balik halogen yang asal tadi, ya. Ada sebahagian halogen tu dia tak habis lagi menghasilkan free radical. Ambil yang tu, tunjukkan mereka ini membuat bonding lah dengan free radical of alkane. So ini pergi kat sini. So ini akan menghasilkan CH3, CH2, Br. Nampak? Karbon ni dengan bromin akan buat bonding. Apa terjadi pada bromin yang ni? Akan hasilkan free radical. Free radical of bromin. Ini berlaku dalam propagation step. Okay. So, dalam propagation step ada 2 equation. Dalam initiation step ada 1 equation. Dalam step 1 ada 1. Dalam step 2 ada 2. Kan? Dalam step 3 iaitu step termination. Okay. Ada 3 lah. Kan? Dalam ada 3 equation. So dalam termination step ada 3 equation. Jumpakan balik semua free radical tu. Ya. Okey, free radical yang pertama yang kita boleh tuliskan ialah bromin dan bromin lah. Menghasilkan Br2. Balik. Br2 lah, ya. Kemudian kita ada free radical of alkane plus dengan Br2. Produce CH3, CH2, Br. Kemudian boleh jumpa juga free radical of alkane dan alkane. CH3, CH2, free radical tu dekat carbon plus dengan CH2, free radical dekat carbon, CH3. Okey, ini akan produce CH3, CH2. Okey, C ni cantum dengan C yang inilah. Ni. Cantum dengan C yang ni. Lepas tu dapat CH3. So dapat butane. Ya. Free radical ethane dapat butane lah. So dalam termination step ada 3 equation. Free radical of halogen dan halogen, free radical of alkane dan halogen, free radical of alkane dan alkane. Dia akan terminatekan free radical tersebutlah, cantumkan balik free radical tersebutlah, cantum balik. So kita akan dapat
Tiga equation kat sini. Ya. Okay. Boleh ha? So number 8. D, number 8D. Ya. Compare the color of the mixture under sunlight and in the dark. Okay. Ini kita ada propagation, kita ada soalan C lah ya. Mekanisme soalan C. Okey, mari kita lihat untuk soalan D. Compare the color of mixture under sunlight. Under sunlight. Dan in the dark. Okey, under sunlight, bila CH3, CH2 react dengan Br2 akan hasilkan CH3, CH2 Br plus dengan HBr. Tadi hasil yang kita dapat kan? Ini. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, bromin tu dekat bahan selepas beberapa ketika dah tak ada dah bromin. Warna bromin ni adalah warna dia reddish brown. Kalau dia dah tak ada dalam bentuk Br2, maksudnya dah habislah reddish brown color tu. Tahu? Maksudnya tak wujud dah bromin. Dah tak wujud bromin dah sekarang. Kalau tak wujud bromin, masih adakah lagi reddish brown tu? Mestilah sudah tidak ada. Okey, mestilah sudah tidak ada. Jadi, apa color yang boleh kita nampak di sini ialah, apa kita boleh observe ialah reddish brown color of bromine turns colorless. Ni under sunlight. Under sunlight, reddish brown color of bromine turns colorless. Tahu? Maksudnya bromine tu sudah bertindak balas lah. Ya. Okey. Kenapa ada tindak balas? Bila kita katakan color dia berubah, maksudnya dia ada tindak balas. Okey. Jadi kenapa berlaku tindak balas? Because sunlight provide energy. E saya tulis energy lah ya. For homolytic cleavage of bromine. Okay, to produce free radical of bromine. Okay. Thus, free radical substitution reaction occur between ethane and bromine. Tahu? So, apa yang kita akan nampak ialah reddish brown color of bromine ni dia turns colorless. Ya. Okay, kalau kita tengok sunlight provide energy for homolytic cleavage of bromine. Ni bromine lah ya. Ni okay. To produce free radical of bromine lah. Free radical substitution reaction occur between ethane and bromine lah. That's why bromine dah hilang dah dia punya ciri-ciri, jadi hilanglah reddish brown tu. Dah tak ada bromine dah. Sekarang tak wujud dah bromine. Yang wujud adalah bromoethane. Tahu? So, menyebabkan apa observation kita dapati reddish brown color dia sudah hilang. Bromine tu dah tak ada dah. Okay. Tapi dalam keadaan in the dark, ya. So dalam keadaan okay, in the dark. Okay.
So kita ada CH3 plus dengan Br2. Yang ini no reaction. Tak berlaku tindak balas. Bromin masih ada bromin. Ethane masih ada ethane. Jadi terbiarlah lama-lama dalam gelap pun tak berlaku apa-apa tindak balas. Kan? Okay, sebab tak boleh homolytic cleavage berlaku dalam bromin. Jadi bromin itu kekal berada dalam keadaan molekul bromin. Jadi apa observation kita? Kita dapati, okay, the reddish brown color of bromine remain the same. Ataupun remain unchanged lah. Ya. Okay. No reaction occur because no energy from sunlight to provide for homolytic cleavage of bromine. Tahu? Jadi thus free radical substitution reaction does not occur. Okay, boleh ha? Alright. So this is explanation dalam keadaan tanpa cahaya. Ya, dalam keadaan tanpa cahaya lah. Ya. Alright. Habislah soalan nombor 8 tu. Nombor 7 tu kamu cuba buatlah sendiri ya. Nanti kita akan bincangkanlah balik ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ni panjang lah cerita dia. Nanti the next class saya akan buat esok pagi tau. Saya akan tanya dalam grup lah kalau ada masalah ya. Tapi saya akan buat juga esok kelas. Saya tanya balik dalam grup kalau tak setuju nanti kita cerita lain lah ya. Tapi saya plan untuk buat juga kelas esok. Saya nak habiskan semua alkane lah ya, termasuklah topik, termasuklah objektif punya ya kalau ada masalah. Alright. So ada apa-apa nak tanya ke? Anything you wanna ask? Saya akan masukkan video ni ke dalam macam biasa YouTube. Nanti saya akan bagi link dia so that kamu boleh tengok berulang kali lah kalau tak faham ya. So jangan bimbang kalau kamu rasa kamu tak ingat, kenapa lah aku ni sebut pun tak elok kan. Tak ingat-ingat ni kan, tak ingat ni. Semua orang, saya dulu belajar rasanya tengok 4 juta kali kot, tak lah tipu tu kan. Banyak kali lah saya tengok, banyak kali tengok balik. Baru, macam gitu, apa benda nak tulis ni kan. Itu biasa. Kalau kamu rasa kamu tak dapat lagi konsep dia, itu perkara biasa. Tapi kena tengok banyak kali. Tengok lagi kan. Baru kita akan tahu apa benda yang kita nak tulis dalam mekanisme tu. Mekanisme tu lah yang part yang agak susah sikit lah untuk kamu saya rasa. Yang lain tu tak ada masalah ya. Kena tengok balik ya. Kalau tak ingat lagi tak apa, itu perkara biasa kan. Kita bukan macam Imam Al-Ghazali, dengar aja pun dah faham dah kan. Dengar aja, dah ingat dah, masuk terus. Kalau saya ni slow juga ni, saya slow learner. So saya kena tengok balik. Kadang marah kat diri sendiri lah, awet lah, aku tak faham lagi. Orang lain semua dah jalan jauh dah ni kan. I masih ada di kepala batas lagi kan. Contohnya macam gitulah. Jadi tengok balik. Itu biasa. So kena tengok banyak kali lah, and then baru kamu faham apa yang dan apa yang patut kamu buat dalam mekanisme tu ya. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak ada, saya ingat kita berhenti sampai sini. Esok kelas kita akan sambung balik mana-mana yang tak habis lagi dalam alkane ya. Jangan lupa nanti kita akan ada pre